Attention citizens, male and female. In my right hand is just a blue pill, and in my left hand is just a red pill. If you take the blue pill, you'll end up on this side. And if you take the red pill, you'll find yourself on the other side. But actually, both will bring you either way. Selepas pilihan raya umum 2008, rakyat Perak telah memilih Pakatan Rakyat untuk mentadbir negeri mereka. Lanjutan daripada itu, Datuk Seri Nizar telah dilantik sebagai Menteri Besar. Walau bagaimanapun, selepas 3 adun meletak jawatan dan mengumumkan kedudukan mereka sebagai ahli bebas, Datuk Seri Nizar, calon dari Pakatan Rakyat, telah disingkir dan Datuk Dr. Zamri, calon dari Barisan Nasional, telah diletak sebagai Menteri Besar baru. Justru, krisis politik di Perak bermula kerana Datuk Dr. Zamri dilihat sebagai seorang menteri besar yang bukan dilantik oleh rakyat. Tanah ini dibubarkan! Saya ingin memaklumkan bahawa Barisan Nasional Perak kini mempunyai majoriti ahli Dewan Negeri untuk menubuhkan kerajaan. Ini adalah kerana semalam 3 wakil rakyat iaitu ahli Dewan Negeri PKR dari Behrang, Yang Berhormat Jamaluddin Muhammad Radhi, Ahli Dewan Negeri Cangkat Jering, Kapten Besara Muhammad Osman dan Ahli Dewan Negeri Jelapang dari DAP Yang Berhormat He Yit Fong telah memaklumkan pada saya bahawa mereka telah menghantar surat kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk memaklumkan mereka telah keluar parti masing-masing. Justru pasal 16/6 Undang-Undang Tubuh Negeri Perak memperuntukkan jika Menteri Besar hilang keyakinan atau majoriti, beliau hendaklah meletakkan jawatan bersama dengan anggota exco-nya. Pasal 16/6 menyatakan, jikalau sekiranya Menteri Besar itu terhenti daripada mendapat kepercayaan sebahagian besar dari ahli-ahli Dewan Negeri itu, kemudian hendaklah ia mempersembahkan letak jawatan Majlis Mesyuarat Kerajaan itu dikecualikan dengan permohonannya Duli Yang Maha Mulia membubarkan Dewan Negeri itu. Apakah maksud ini sebenarnya? Lebih baik kita tanya orang Perak mengenai perkara ini. Soalan sikit. Apa tak ada keadilan langsung tahu. So apa pemerintah baru ni baru saya agak tak sampai setahun lah. Dah macam-macam krisis yang ada. Krisis kat Perak ni belum stabil lagi lah. Sebabnya seorang kata dia jadi Menteri Besar, seorang kata dia jadi Menteri Besar. Jadi Menteri Besar yang ada ni saya pun tak setuju lah. Pasalnya bukan cara elok dan ambil, bukan cara pilihan raya. தேசிய முன்னணி அதாவது பரிசான் நேஷனல் பேரா அரசாங்கத்தை எடுத்த விதம் ஜனநாயகத்தின் அத்துமீறலான ஒரு முறை. Tak dapat terima kenyataan lah. Perak begitu cepat dirampas kembali oleh BN. Tak ada happy sekarang ni, mana ada happy. Apa yang kerajaan BN tak pernah lakukan sepanjang tempoh kemerdekaan 52 tahun telah dilakukan oleh Pakatan Rakyat dalam masa 10 bulan. Operation! Operation!
Pentadbiran Zamri sebagai Menteri Besar Perak, Kuala Kangsar telah digegarkan dengan demonstrasi di hadapan Masjid Ubaidiah. Telah dilaporkan seramai lebih dari 3,000 orang telah hadir pada hari tersebut. Mereka ingin membantah kudeta yang dilakukan oleh BN lah di Perak ini. Dan mereka ingin suara mereka didengar oleh Sultan Perak lah. Yang saya faham itu yang berlaku. Mereka hanya mahu suara mereka didengar. Sebab kita tak puas hati lah. Kita tak puas hati pasal dia kata undang-undang tubuh kerajaan negeri Perak, Sultan yang berkuasa kan. Memang betul. Tapi ini hal politik, bukan hal sultan. Jadi kita bukan nak tunjuk kuasa kita pada polis. Kita cuma kalau boleh kita nak pelantikan kerajaan negeri mestilah ikut tradisi ataupun perlembagaan negara yang sebenarnya. Ini dia belah satu pihak aja. Saya sultan saya tak betul daripada saya tak setujulah dia cara dia tu. Dengan buah pokok itu adalah satu persidangan yang kita laksanakan di atas dasar the doctrine of necessity. Terpaksa dibuat oleh kerana kami telah dipanggil oleh Speaker V. Sivakumar untuk pergi ke Dewan Undangan Negeri, tapi kami telah dihalang. Apabila kami dihalang oleh pihak polis dan beberapa orang samsing, maka kita tidak ada pilihan lain, terpaksa pergi mencari satu tempat yang kebetulan pada ketika itu tempat yang paling sesuai adalah di bawah pohon. Maka kami pun berhimpun dan bersidang di situ. Dengan menggunakan kaedah-kaedah dan tata cara agenda persidangan yang betul, maka sehingga hari ini, persidangan itu masih sah oleh kerana tidak ada perisytiharan daripada Mahkamah Persekutuan menyatakan persidangan itu tidak sah, walaupun Yang Berhormat Datuk Zamri memohon daripada Mahkamah Persekutuan untuk menjadikan persidangan itu sebagai dibatalkan ataupun tidak sah. Tapi bagi Pakatan Rakyat, persidangan buah pokok itu adalah satu persidangan yang sah. Dia timbul di atas dasar the doctrine of necessity dan usul-usul yang kami bincang dan kami luluskan juga diterima. After we were chased out brutally by the police, then the MB and the other state politician decided this particular junction at the middle of this road, this junction, as a state assembly for 3rd of March sitting. Dan kata setuju? Setuju. Angkat tangan. YB saja, YB saja. YB saja angkat tangan. Woi, angkat tangan. Semua terima usul ini. Maka usul itu dipersetujui. Saya tak bekerja sama dengan YB. In Malaysia, especially in the Perak State, where we can see might is right. So, firstly, we see the absurdity of the whole situation in that the police, instead of respecting the separation of power, where the Speaker is the highest office in the State Assembly, and everyone regard to the State Assembly must obey him, the police take the decision not to take instruction from the Speaker. Pada 5 hari bulan, saya telah dipanggil oleh tuanku untuk pergi ke istana. Yang saya berasakan ketika itu, bila saya dipanggil menghadap, maka sudah tentulah saya barangkali diperkenankan dibubar Dewan Undangan Negeri. Namun, sebelum tuanku mengarahkan saya meletakkan jawatan, maka saya telah berkeupayaan untuk menyatakan beberapa hujah. Sebanyak 12 perkara, kalau saya boleh ingat, saya hujahkan di hadapan tuanku supaya dibubarkan Dewan Undangan Negeri. Selepas tuanku mendengar hujah-hujah tersebut,
maka tuanku mengarahkan ataupun menitahkan kepada saya supaya letak jawatan. Maka secara terhormat sebagai seorang subjek ataupun rakyat, saya menggunakan ungkapan diraja, saya menggunakan frasa dan istilah diraja sebab saya tahu saya di istana. Sebab saya tahu saya di hadapan tuanku. Maka saya gunakan ungkapan, ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun, patik pohon sembah derhaka. So inilah ungkapan yang paling lembut untuk saya tidak bersetuju dengan titah tuanku. Tetapi malangnya, ungkapan istilah istana ni telah disalahertikan dan ditafsirkan di luar konteks oleh pihak UMNO Barisan Nasional, khususnya pemuda UMNO, mau mencemarkan, menyatakan saya menderhaka pada tuanku. Tapi hakikatnya sebenarnya saya tidak menderhaka pada tuanku sebab 10 bulan setengah saya menguruskan dan tadbir negeri Perak. Hubungan saya dengan kerabat diraja di negeri Perak cukup baik. I don't want to go into the meaning of those constitutional provision. All I want to say is that discretion must always be exercised properly. It must always be exercised justly, and you must always take the interest of the people. The day you allow rulers, constitutional monarchs, to have such absolute discretion to deny a legitimate request of an elected leader, I think you are bringing yourself closely to a more traditional form of monarchy rule. Tinjauan umum yang dibuat oleh Merdeka Center menunjukkan bahawa secara keseluruhannya rakyat mahukan Dewan Undangan Negeri dibubarkan dan pilihan raya baru diadakan di Perak. Setelah ahli Parlimen Bukit Gantang Roshan Shahrul meninggal dunia, satu pilihan raya kecil telah diadakan. Datuk Seri Nizar Jamaluddin telah dipilih sebagai calon Pakatan Rakyat. Pilihan raya ini adalah penting bagi menentukan tuntutan Nizar dan Zamri bahawa mereka adalah menteri besar yang sah. Overwhelmingly large numbers of the non-Malay voters voted for Pakatan Rakyat in the form of Nizar. And Nizar was extremely popular within the Chinese community especially. And so that underpins several maybe underlying factors. Maybe number one, people felt, especially people in the Chinese community, that their voices, in voting for the DAP candidate of Jelapang, He Yit Fong, when she jumped over, it was a betrayal. And second, I think for a lot of the younger people as well, many voted opposition in the last elections and felt that, their decisions were stepped on and walked over by the takeover by Perak government and by BN. Itu pilihan yang paling emosi di mana rakyat bukan sahaja keluar di jalan-jalan raya, mengibarkan bendera di segenap penjuru, menunjukkan semangat keberanian yang tinggi, walaupun tidak ada berlaku pergaduhan dan sebagainya. Tetapi BN, UMNO terkejut dengan kebangkitan rakyat yang sangat hebat di Bukit Gantang. After that episode, so people can say that it's almost like a referendum. Yes, I think, but with or without Bukit Gantang, I think it is quite clear that the people of Perak would rather have another opportunity to pick their leaders, and it's unfortunate that. Politics has taken control of things to the point where, you totally disregard that aspect, which is to respect the people who wish. Change, change, change. I want change. You want change. He wants change. She wants change. Everyone knows we need a change. Change, change, change. I want change. You want change. Change. Kemenangan Datuk Seri Nizar di Bukit Gantang jelas menunjukkan bahawa rakyat Perak mahu beliau mewakili mereka. Namun, kemenangan tersebut masih tidak menyelesaikan persoalan krisis di Perak. Lanjutan itu, Datuk Seri Nizar telah memfailkan satu tindakan undang-undang di mahkamah. Kita memfailkan untuk Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur ini bagi kita menyatakan pendirian Kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Perak Darul Redwan
bahawa kami telah dianiaya oleh UMNO Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Razak Tuya. Maka itu kami menuntut hak kami. Kami menuntut hak kami sebagai kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat negeri Perak. Keputusan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi pada hari itu adalah selaras dengan amalan yang diguna pakai di kebanyakan negara-negara yang mengamalkan sistem Westminster, iaitu sistem yang diambil daripada England, iaitu cara untuk menentukan sama ada seseorang ketua kerajaan itu telah hilang sokongan daripada ahli-ahli dalam dewan atau di dalam parlimen adalah dengan cara mengadakan satu undian tidak percaya di dalam dewan. I think we have to go back to basics, and we have to understand that the essence of any form of democracy is elections. So if you have a crisis where there are issues of if you're unsure about any party having majority in an election, and if there's no stable government that can be formed through elections, then there's no reason why we cannot have a re-election. It has happened in many other countries before anyway. You don't need to wait for 5 years. This issue of cost or it's expensive, it doesn't make sense, because end of the day, if cost is the only issue that is stopping an election, then tomorrow a dictator will come into place and say we stop elections for every 5 years, we'll have every 20 years, for instance. So you cannot use cost and expensive. It's an expensive affair to say that we cannot hold re-elections. Anytime there's a political crisis, anytime there's an issue of confidence in the state, issue of a government, then you should go back to the people. Pada masa ini, kes di mahkamah untuk menentukan Menteri Besar yang sah masih berterusan. Sementara itu, Barisan Nasional telah membuat beberapa keputusan untuk menukar balik polisi yang telah dibuat oleh Pakatan Rakyat. Jadi, apakah harapan rakyat Perak sekarang? Harapan saya supaya dibubarkan DUN, buat pilihan raya balik. Baru boleh aman. Harap. Saya ingat kebanyakan rakyat di Perak ni mengharapkan satu pemerintahan yang baru, iaitu Pakatan Rakyat. Bubar DUN tak mau. Sekarang kerjaannya tak mau. Kerajaan sekarang tak mau undi balik semula. Well, I like to go for fresh election. At least give back the mandate to the people. At least let them decide what they want. Saya harap bubarkan DUN. Untuk Perak ni saingan ni undi dululah. Undi lagi lah. Cuba undi dululah. Saya rasa bubar DUN-nya. Kalau bubar DUN, bagi pada rakyat, biar rakyat yang menentukan.